Buletin Didik 29 Julai bersama saya Charles Mohan. Salam sejahtera. Perbadanan Tabung Pendidikan Tinggi Nasional PTPTN sedang melaksanakan penjenamaan dan transformasi menyeluruh di bawah Pelan Strategik PTPTN 2021-2025. 5 teras strategi utama menjadi aspirasi mereka dalam merealisasikan visi dan misi untuk menguruskan dana pendidikan tinggi secara strategik dan inovatif menjelang tahun 2025. Ia turut memfokuskan kepada usaha memperkasakan organisasi itu ke arah lebih dinamik dan cemerlang melalui pengubahsuaian imej serta budaya melalui penjenamaan yang menyeluruh. Pengurusinya Datuk Wan Saiful Wan Jan berkata, dokumen itu dirangka selari dengan dasar dan aspirasi kerajaan bagi merealisasikan Wawasan Kemakmuran Bersama 2030 serta Rancangan Malaysia ke-12. 5 teras strategi utama dirangka iaitu menjadi skim simpanan pendidikan nasional SSPN sebagai produk simpanan pendidikan utama dalam negara selain memperkasakan pengurusan pinjaman pendidikan sebagai pengurus pinjaman pendidikan utama dan unggul. PTPTN turut berhasrat menambah baik pengurusan kutipan bayaran balik pinjaman dengan lebih efektif melaksanakan strategi pendanaan dan pelaburan mendatangkan pulangan optimum serta memperkasakan organisasi yang lebih dinamik dan cemerlang. Sejak ditubuhkan pada tahun 1997, PTPTN telah membantu lebih 3.51 juta pelajar dengan jumlah pinjaman dikeluarkan sebanyak 63.82 bilion ringgit bagi memenuhi impian pelajar melanjutkan pengajian ke Menara Gading. Bagi peminjam yang kurang berkemampuan, PTPTN menyediakan hikmat rundingan bagi penstrukturan semula pinjaman dengan bayaran ansuran bulanan mengikut kemampuan. Dalam usaha menjayakan proses pengajaran dan pembelajaran di rumah PDPR, penglibatan ibu bapa harus seiring dengan penglibatan guru. Bekerja dari rumah dan mengurus kelas PDPR anak-anak memang memenatkan. Namun ia bukanlah alasan untuk mengabaikan mereka yang masih cuba beradaptasi dengan kaedah tersebut. Malah ia satu peluang berharga bagi ibu bapa membantu meningkatkan penglibatan anak-anak mengikuti kelas secara dalam talian dengan baik dan efektif. Menurut Zuliana Zuaini, selain menyediakan kemudahan PDPR yang mencukupi, dia turut membantu anak bongsunya yang berusia 7 tahun mengulang kaji selepas kelas tamat. Saya ada menyediakan kemudahan laptop dan telefon bimbit dan internet yang mencukupi untuk menyertai online kelas. Menerangkan sedikit subjek yang tidak difahami oleh anak. Sebelum memulakan kelas, saya akan menyediakan makanan yang berkhasiat, tidur yang mencukupi dan mengajak dia mengulang kaji pelajaran bersama. Zuliana turut mengakui ada kalanya tertekan memastikan anak-anak mengikuti PDPR. Namun tiada formula yang komprehensif dalam menangani isu ini, sebaliknya kesabaran ibu bapa amat diperlukan dalam melaksanakan tanggungjawab dan amanah. Tambahnya, daya kefahaman anak-anak terhadap mata pelajaran bergantung kepada keupayaan mereka sendiri. Jika sesuatu subjek itu agak sukar bagi mereka, di situlah peranan ibu bapa sebagai perantara untuk membimbing anak-anak menguasainya. Disimpan atau dimasukkan. Wang boleh dikeluarkan pada bila-bila masa. Bagi Jamalia Muhammad Yusof pula, persekitaran yang kondusif dan selesa perkara paling penting dalam membantu anak bongsunya yang berusia 11 tahun untuk lebih fokus. Saya akan pastikan ruang belajar yang kemas dan selesa. Saya akan sediakan alat tulis untuk kelengkapan mereka agar mereka merasa bersedia sebelum PDPR bermula. Bagi saya, cara yang paling efektif ialah dengan mengikut jadual harian sekolah seperti sebelum waktu pandemik dahulu agar mereka tidak berasa terasing walaupun sekarang hanya belajar online. Jelasnya kaedah PDPR pula pada mulanya agak sukar buat anak bongsunya itu. Namun berkat pertolongan abang dan kakaknya yang gemar bertanya soalan menguji minda setiap kali selepas kelas dalam taliannya tamat. Muhammad Irfan Muhammad Rizwan pula menunjukkan minat dan membiasakan diri dengan pembelajaran norma baru itu. Minat dan mengumpul gadget biasanya sinonim dengan kaum lelaki. Namun berbeza dengan Ahmad Baihaqi Muhammad Yunus yang seorang guru mata pelajaran sejarah yang menggilai barangan kecil atau miniatur sejak 9 tahun yang lalu. Malah minatnya itu turut dijadikan bahan pembelajaran kelas kerana dirasakan lebih kreatif dan menarik minat pelajar untuk memahami sejarah.
Menurut Cikgu Ahmad Baihaqi, kebiasaannya guru sejarah menggunakan peta, gambar, video dan papan putih. Namun sejak pelaksanaan PDPR, pendekatan itu tidak lagi relevan terutamanya dalam memastikan pelajar menyerap ilmu sejarah dengan lebih berkesan. Kreativiti itu dalam PDP itulah yang saya cuba terapkan dan saya cuba tonjolkan. Dan untuk kita lihat kepada subjek sejarah itu sendiri, ia lebih menarik bila kita boleh melihat kepada bahan-bahan yang berbentuk ada elemen faktual, ya. Dan saya menghasilkan bahan ini menggunakan bahan-bahan yang sebenarnya boleh dibuat oleh guru-guru yang lain. Saya nak menonjolkan satu perkara yang cukup unik tentang miniatur ini ialah ia menggabungkan elemen atau disiplin subjek lain dengan subjek sejarah. Dalam ni ada seni, ada pendidikan seni visual, kemudian kita ada reka bentuk dan teknologi, ya, kemudian kita ada lukisan kejuruteraan. Jadi semua elemen itu ada dalam satu produk yang kita buat kecil saja tetapi besar artinya. Walaupun penghasilan miniatur ini dilakukan kerana minat semata-mata, Cikgu Ahmad Baihaqi berasa terharu apabila ada yang mahu membelinya. Justru dia berpendapat jika ada syarikat yang sudi membantu guru-guru sejarah menghasilkan alat bantu mengajar ABM menggunakan miniatur misalnya, ia sedikit sebanyak dapat menjadi sebahagian daripada sumbangan kepada dunia pendidikan. Saya nak memberikan inspirasi kepada anak-anak murid saya, khususnya yang berada di kelas pertengahan atau di belakang, yang kadang-kadang mereka memikirkan pekerjaan yang menjamin kehidupan pada masa depan ialah pekerjaan popular seperti doktor, engineer, arkitek dan sebagainya, ya. Tetapi dari sudut pilihan kerjaya, sebenarnya bidang kreatif, bidang seni ini juga ada peluang pekerjaan yang menjana pendapatan lumayan. Salah satunya ialah miniatur. Dan jika seseorang itu menjadi seorang arkitek misalnya, jadi jika dia sudah ada pengetahuan, ya, ada kemahiran untuk menghasilkan miniatur sendiri, berbagai bentuk reka cipta ideanya boleh diterjemahkan ke dalam bentuk realiti menggunakan miniatur. Itulah makna miniatur bagi saya. Bersua kembali. Program imunisasi COVID-19 kebangsaan terus konsisten dalam pemberian vaksin harian dengan jumlahnya melebihi 500,000 dos untuk 3 hari berturut-turut. Menurut Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Adam Baba, jumlah itu termasuk 552,701 dos suntikan vaksin dilaporkan dilaksanakan di seluruh negara semalam. Beliau memaklumkan perkara itu menerusi perkongsian infografik di Twitter. Daripada jumlah itu, 353,771 individu menerima dos pertama dan 198,930 lagi melengkapkan dos kedua. Sebelum itu, jumlah pemberian vaksin COVID-19 harian tertinggi direkodkan pada Selasa lalu dengan 553,871 dos suntikan. Manakala pada Isnin mencatatkan lebih 521,000 dos. Secara kumulatifnya, 18.9 juta dos sudah diberikan kepada penduduk di negara ini setakat semalam. Dalam pada itu, kes baru COVID-19 di negara ini mencatatkan angka lebih 17,000 2 hari berturut-turut dengan 17,170 kes baru dilaporkan hari ini. Selangor kekal mencatat jangkitan tertinggi sebanyak 7,163 kes. Kuala Lumpur merekodkan 2,138 kes, diikuti Kedah dan Johor yang mempunyai lebih 1,000 kes hari ini. Hanya Perlis, Labuan dan Putrajaya mencatat kurang 100 kes positif. Main sengat pantang dipegang, main senduk pantang berlaga, main semangat berjuang gelanggang, main meredah hujan tenaga.
bersua kembali. Negeri Sarawak mempunyai 27 etnik besar dengan kepelbagaian bahasa, kebudayaan dan cara kehidupan yang tersendiri. Salah satu kumpulan etnik ialah Lun Bawang atau lebih dikenali sebagai orang Ulu yang menghuni kawasan pedalaman Sarawak. Dan hari ini adik Giovanni Pengiran Izam, pelajar tahun 6 Sekolah Kebangsaan Lu Agan Lawas, akan berkongsi cara memasak nubalava, makanan tradisional kaum Lun Bawang. Jom sama-sama kita saksikan. Hai, nadanku Giovanni. Uwi berasal rat suku Lun Bawang. Etnik suku Lun Bawang adalah etnik Lok Inan Tungek Lawas nih. Etnik, kalau tahu bercerita tentang etnik, mesti tahu ini anak lok masakan tradisional kan? Jom tahu niar, penih tahu ngaruk deh. Tahu. Oke kawan-kawan, terus ini Uwi pian kongsi cara memasak nubak secara tradisional untuk tahu suku Lun Bawang. Bahan-bahan luk tahu perlu adalah bera, daun isip atau daun itip dan kayu arang, sama udang proses nelak nubak luk beken. Ia wan meruk kefak sampai bersih. Pengedih, tibalah masa untuk kawan-kawan nyalakan arang sampai ia jadi apui. Kuan nela nubak di mungkin inan luk namiak dengan proses ni. Kuan suku Lun Bawang, ia adalah cara paling dok kuan nelak nubak daya. Kawan-kawan, lupa pula pian pesan kuan nelak neglupan idan nubak di pian kering atau mutua dan neglupan kacau rata. Ia dapat supaya nasi di bertukar jadi bubur. Pengedih kerap nubak di gudang lembut. Itulah tanda-tanda ia melak pengedih. Ingat kok, daun isip dan daun itip nedi bersihkan dua-dua. Pengedih pindahkan daun di sampai belah belakang daun di sampai bertukar warna. Ulang nak proses di sampai nubak nabud. Tada, nubak layak pengah. Ia sesuai dimakan dengan pelbagai kikid kegemaran, udang sayur-sayuran maupun lal goreng. Nah, kawan-kawan, kita cuma perlu daun isip dan daun itip mak. Nak lupan kesabaran yang tinggi kok. Yalah, sebab tahu ngelak nubak makai apui bukannya senang pun. Selamat mencuba ya, bye. Tahukah adik-adik, ibu negara Poland Warsaw adalah antara bandar yang paling tercemar di Eropah. Berdasarkan data Agensi Alam Sekitar Eropah EEA, bulan lalu daripada 323 bandar, Warsaw berada di tempat yang ke-269 dari segi kualiti udara. Justru pelbagai pihak tampil dengan pelbagai cara untuk mengurangkan pencemaran dan membersihkan udara di bandar itu. Antaranya inisiatif firma rekaan Urban Ecological Studio yang menyediakan taman permainan Air Bubble berampiran Pusat Sains Kopernik. Caranya, setiap ruang berbentuk bubble atau buih dilengkapi gelas-gelas silinder yang mengandungi alga atau rumput laut dan air. Organisasi fotosintesis ini menyerap molekul tercemar dan karbon dioksida daripada udara sebelum melepaskan udara bersih. Menurut jurucakap Pusat Sains Kopernik, selain beriadah, taman permainan ini juga bertindak sebagai tempat menimba ilmu. Ia dibangunkan untuk meyakinkan penduduk tentang teknologi alam sekitar, khususnya mereka yang tidak tahu bahawa lebih separuh daripada oksigen di muka bumi terhasil daripada rumpai laut. Seperti membubul jala buruk. Maksudnya penat yang sia-sia.
Kita ke laporan sukan Olimpik Tokyo. Produk sekolah sukan Malaysia terus membuktikan kewibawaan untuk bersaing di pentas dunia apabila bergu badminton negara Aaron Chia dan Saw Wai-Yik mara ke separuh akhir, dan ketika ini seorang lagi bekas pelajar sekolah sukan Malaysia, Li Zijia, turun ke gelanggang menentang jago Cina Chen Long yang juga juara bertahan untuk memburu tempat ke suku akhir. Apapun kejayaan Aaron dan Wai-Yik akan terus diperkatakan mara ke kelompok 4 terakhir. Tamasya Olimpik menumbangkan gandengan nombor 1 dunia dari Indonesia, Marcos Fernaldi Gideon dan Kevin Sanjaya Sukamuljo. Memang tidak ramai yang memilih Aaron dan Wai-Yik untuk meraih kemenangan. Berdasarkan rekod 8 pertemuan menentang Marcus dan juga Kevin yang kesemuanya berpihak kepada bergu Indonesia itu. Namun Aaron dan Wai-Yik membuktikan sebaliknya dengan semangat Malaysia boleh meruntuhkan ego lawan. Set pertama lagi menampakkan kegusaran lawan dengan penampilan agresif mereka menyaksikan Malaysia menang 21-14. Cuba bangkit pada set kedua, nyata Marcus dan juga Kevin terus buntu memecah kejituan gandengan Aaron Wai-Yik. Malaysia memastikan tempat ke separuh akhir selepas memuktamadkan set kedua dengan mata 21-17. Yang pasti satu lagi pertemuan sukar esok buat mereka yang dijadualkan berdepan gandengan China Jun Hui dan Lui Yuchen. Pressure yang dekat dia orang punya side, kita kalah pun biasa sajalah kita rasa. So kita sebelum masuk court kita pun cakap memang kita hanya fight sampai habis saja. Sekarang kita pun sudah dapat upset, confident kita memang pun sudah naik lah. So saya rasa sampai esok kita on court, kita pun tak kisah opponent tu siapa, kita hanya fight saja, fight sampai habis. Aaron dan Wai-Yik mara ke suku akhir selaku naib juara kumpulan, membuka saingan dengan mengejutkan bergu nombor 8 dunia dari Korea Selatan Choi Sol-yu dan Seo Seung-ja. Aksi kedua makin mencabar menyaksikan mereka tewas kepada gandengan nombor 2 dunia Muhammad Ahsan dan Hendra Setiawan. Aaron dan Wai-Yik melengkapkan saingan kumpulan selepas mudah mengalahkan pasangan Kanada Jason Ho Shu dan juga Neil Yakura, dan kemenangannya sulung ke atas bergu nombor 1 dunia pada suku akhir semalam paling manis selepas 8 pertemuan. Separuh akhir yang dijadualkan jam 2.30 petang esok, mereka menentang bergu nombor 6 dari China, Li Junhui dan juga Lui Yuchen. Rekod 5 pertemuan terdahulu, Aaron dan Wai-Yik tewas ke semua perlawanan. Sebelum berpisah, saksikan siaran langsung Forum Minda Belia semasa Siri 1 di Facebook Majlis Belia Sabah jam 8 sehingga 10 malam ini, membincangkan topik sukarelawan belia mencari manfaat dalam hikmat. Program adalah anjuran Dewan Bahasa dan Pustaka Cawangan Sabah dengan kerjasama Majlis Belia Sabah serta Kementerian Belia dan Sukan Sabah. Jangan lupa ikuti pembelajaran melangkaui bilik darjah dikendalikan bersama guru-guru berpengalaman menerusi saluran khusus TV Pendidikan Malaysia Didik TV KPM. Pelbagai pengisian menarik selepas ini antaranya Sukses SPM 2021, Pendidikan Islam serta Bimbing Tingkatan 4 dan 5. Pembelajaran kini lebih mudah dan menyeronokkan bila-bila masa di mana jua, hanya di Didik TV KPM. Paparan Chiyi City Forest Garden di China mengakhiri buletin didik malam ini. Bermula daripada eksperimen projek perumahan hijau, ia kini bertukar menjadi taman hutan. Saya Charles Mohon, salam hormat, salam ceria dan kita jumpa lagi.